Okey, Assalamualaikum. Selamat sejahtera ya. Okey, terima kasih kepada masuk ke kelas tepat pada masa ataupun awal. Right. Jadi cikgu pun tak nak buang masa. Sedikit juga berkenaan dengan Google Classroom seperti biasa. Jadi murid-murid, seperti yang cikgu papa pada skrin anda boleh buka skrin anda dan tengok sebentar sebelum kita masuk ke bab yang ke-11. Okey. Jadi cikgu nak tunjukkan juga ya. Dalam sebelum cuti, cikgu telah memberikan beberapa YouTube link lah supaya anda tonton ya, berkenaan dengan antibodies, okey, berkenaan dengan vaksin dan juga berkenaan bagaimanakah vaksin seperti Sinovac bertindak ke atas badan kita untuk mencegah, cikgu ulang, mencegah kita daripada jatuh sakit daripada COVID-19 ya. Jadi cikgu nak tunjukkan di sini bahawa terima kasih kepada mereka yang dah hantar ya. Malangnya masih ada belum yang belum hantar lah. Cikgu sebutkan nama ya. Hari ini Sri ada? Hari ini Sri ada? Ada ya. Jadi bukan cikgu tak marah ya. Jangan salah faham ya. Cikgu hanya nak bagi tahu je sebab cikgu akan bagi markah. Jadi hari ini belum turn in. Syazwan belum, Nazrin Yusof belum dan Nur Aisyali pun belum. Jadi kalau yang dah hantar, cikgu boleh bagi markah dah. Senang je kan dapat markah ni. Jadi kalau anda tak hantar, cikgu tak boleh bagi markah. Ini yang nanti akan menjadikan markah kumulatif untuk anda secara awal sampai akhir. Jadi kalau kamu tak hantar, tak turn in, cikgu tak boleh nak bagi anda markah. Jadi ada dua di sini, dua lagi kerja kat sini. Jadi kalau anda terlepas pandang, cikgu bagikan anda masa tau. Tolong turn in dan hantarkan kerja kamu. Kalau anda belum turn in lah. Dan kalau cikgu dah bagi markah, cikgu boleh tukarkan markah. Tetapi agak payahlah kalau satu individu datang pada cikgu, cikgu, saya ada masalah ni, boleh tak bagi saya markah kan? Kalau satu tak apa, kalau datang 2, 3, cikgu perlu buka balik satu demi satu assignment ini. Jadi menyusahkan kerja cikgu lah. Jadi minta tolong ya, minta tolong. Dan ada benda yang best kat sini lah. Jadi cikgu nak tanya juga, antara kamu 6 orang di sini, berapa orang yang pernah ada tengok animasi Jepun, Cells at Work? Siapa di sini ada tonton? Ada ke tak? Kalau nak bagi respon boleh angkat tangan je. Cikgu boleh nampak tau. Ada ke tak ada? Taha? Taha pernah tonton tak? Taha? Hello? Zhen Xiang? Zhen Xiang? Saya hanya berapa satu episod yang tu je. Tapi ada kan. Jadi kepada sesiapa yang memang tak boleh terima fakta-fakta biologi banyak tulisan kan, cikgu memang sarankan supaya anda tonton lah. Tengoklah cerita animasi tu. Mungkinlah mana tahu kamu akan dapat sedikit panggil apa itu? Rangsangan untuk terus belajar. Jadi itu daripada cikgu supaya anda melengkapkan assignment dalam Google Classroom. Dan cikgu sekarang nak sambung ya. Murid-murid, hari ini kita kalau boleh nak habiskan bab 11 ni. Cikgu, apa yang kita nak belajar? Kita dah belajar vaksin. Habis lah? Tidak. Murid-murid, tengok muka surat 205. 205. Okey? Jadi sebelum cikgu nak pergi jauh. 205, 11.3 ya. Boleh ke tak sesiapa di sini beritahu cikgu apa maksudnya keimunan? Apa maksudnya keimunan? Siapa nak jawab? Siapa nak cuba jawab? Keimunan. Okey? Apa maksudnya keimunan? Siapa nak jawab? Janganlah macam tu, tak sporting lah. Siapa nak jawab? Kalau tak boleh, kata ada mic, boleh bagi tahu cikgu. Tapi kalau nak type pun boleh. Siapa nak jawab? Ya? Yeah? Siapa nak jawab? Alia Syafiah. Alia Syafiah ada? Ya? Yeah? Alia Syafiah.
Okay, biar dia macam ni lah. Murid-murid, saya faham ya. Kita sekarang masih lagi baru. Saya faham lah tingkatan 4 kan. Jadi dengan Jeku pun baru. Tadi Jeku memerlukan supaya anda aktif menjawab tau. Supaya anda benda dia masuk otak. Benda ni tak ada salah dan betul. Tapi yang penting kamu cuba jawab. Kalau kamu tak boleh jawab, sekurang-kurangnya boleh type. Soalan Jeku senang. Apa itu keimunan? Kalau kamu tadi dah tengok pada skrin, Jeku pun dah buka muka surat itu untuk kamu dah. Sebab kita sekarang nak menyebut ada berapa jenis keimanan. Ada berapa jenis keimanan. Jadi sebelum kita nak pergi jauh, kita perlu terlebih dahulu memahami apa itu keimanan dulu. Jadi siapa nak jawab? Kai? Kai nak jawab tak Kai? Kalau tak nak cakap tak nak lah, okey je. Nak ke tak nak jawab? Dia pun tengah cakap sendiri ke? Sedihnya. Kai? Okey, tak ada orang jawab. Dia pun boleh tanya ke tak seorang lagi? Tahap balik semula. Rasanya tahu apa keimunan ke tak? Macam tahap ketahanan badan. Tahap ketahanan badan lah. Sedihnya juga. Tapi yang penting tahap jawab, tahap ketahanan badan macam tak belajar bio. Itu aja aku kata sedih. Tak apa. Cuba baik dan percubaan baik ni. Siapa nak tolong tahap? Ataupun cikgu pilih Cihang lah. Cihang ada Cihang? Dari tadi diam saja kan? Saja Jadi apa maksud keimunan? Keimunan ialah keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit yang disebabkan oleh patogen atau sebarang benda asing melalui serangan spesifik terhadap patogen tersebut. Ya, anda telah menjawab dengan betul sebab kamu rujuk pada buku teks anda pada muka surat yang ke-200. Taha, itu yang saya cakap. Bukan, Cikgu tak salahkan Taha tau. Taha telah mengemukakan idea dalam otak dia. Jadi ini yang membezakan Cikgu. Perlu ke menjawab macam Cihang yang baca dari buku ni? Rujuk balik kepada jawapan Taha tadi. Okey, tahap badan kita kan. Apa itu? Tadi Taha macam mana jawab? Taha ada Taha? Taha ada Taha? Taha merajuk ke Taha? Jangan Taha. Taha ada? Tahap ketahanan badan. Tahap ketahanan badan. Jadi kalau anda tengok pada tahap ketahanan badan itu, bandingkan kepada apa yang ditulis di sini. Jadi kamu nampak Tahap ke tak? ketahanan badan. Ya, tahu. Tahap ketahanan badan bandingkan kepada jawapan dalam buku teks ataupun pada skrin kamu sekarang ini. Nampak ke tak kenapa kamu tak dapat markah? Sebab kamu tidak menjawab. Ya, ketahanan badan terhadap apa? Dia abstrak, sangat abstrak. Maksudnya tak tepat kepada keperluan soalan. Jadi keimunan, kalau anda faham, dia merujuk kepada badan kamu macam mana elakkan diri daripada jatuh sakit. Macam mana badan kamu elakkan diri daripada jatuh sakit. Jadi kalau kamu fikir balik, bagaimanakah badan kita elak daripada jatuh sakit, kita tahu sakit disebabkan oleh patogen. Mikroorganisma yang menyebabkan kita sakit, panggil patogen. Jadi badan kita perlu mampu hapuskan patogen. Jadi keupayaan badan untuk melawan jangkitan penyakit daripada kita sakit kan, yang disebabkan oleh patogen. Nah, kita telah belajar keimunan itu ada beberapa parasan ataupun level. Bermula dengan baris pertahanan yang pertama, kedua dan ketiga. Okey? Jadi kita dah tahu, kita dah belajar pada kelas sebelum ni, boleh tengok balik pada YouTube. Tapi hari ini kita fokus kepada dua. Okey? Jadi ada berapa jenis keimunan? Ada berapa jenis keimunan dalam silibus nak anda faham? Jadi bermula dengan apa? Murid-murid, kalau anda tengok pada nota kamu ataupun pada buku teks kamu sekarang 205 ya. Keimunan ini boleh dibahagikan kepada dua. Okey, Cikgu. Apa yang Cikgu lukis ini? Cikgu sekarang nak perkenalkan anda peta aiting kedua ya. Peta aiting ah. Ya, peta aiting pun antara benda yang kamu perlu belajar tau. Okey, peta aiting.
Siapa boleh bagi tahu apakah peta I think yang cikgu guna ni? Peta pokok. Peta pokok. Jadi murid-murid, kalau anda nak belajar peta pokok ni, dia mengajar kamu supaya kamu nampak perbezaan antara dua golongan daripada satu perkara yang besar. Contohnya sekarang kita nak belajar jenis keimunan, kita tahu dia akan bahagi kepada dua. Yang pertama kita panggil aktif, yang kedua kita panggil pasif. Keimunan aktif, keimunan pasif. Dan kita tahu keimunan sekali lagi rujuk kepada keupayaan badan kamu untuk elakkan daripada dijangkiti penyakit oleh patogen. Tapi dia akan gunakan cara-cara yang khusus. Untuk fokus kita di sini, kita lebih menfokus kepada antibody. Kita pun telah belajar panjang lebar pada malam sebelum cuti berkenaan dengan badan, bagaimana sel darah putih, bukan limfosit dah. Bukan limfosit. Limfosit sebenarnya, sel darah putih khususnya limfosit B dirangsang oleh antigen menghasil antibody. Cikgu ulang. Limfosit dirangsang antigen untuk menghasil antibody. Kita telah sebut panjang lebar. Kita telah sebut tindak balas antibody. Bagaimanakah antibody boleh berfungsi untuk merangkap. Kita gunakan istilah pengaglutinan khususnya. Pengaglutinan pada antigen ataupun patogen untuk senang dihapuskan oleh sel-sel darah putih yang lain. Khususnya fagosit. Maksudnya sel darah putih yang memakan patogen melalui fagositosis selepas antibody perangkap pengaglutinan menjadikan mereka, menggumparkan mereka, menyenang proses fagositosis untuk dibuat ke atas patogen-patogen yang masuk ke dalam badan. Jadi itu cerita lalu. Hari ini kita nak fahamkan jenis keimunan lebih fokus kepada antibody di mana dia boleh dibahagi kepada aktif dan pasif. Cikgu, saya dah tahu vaksin. Ya, vaksin itu baru salah satu je. Jadi bagaimana kita dah faham seterusnya? Jenis keimunan boleh dibahagi kepada dua, aktif dan pasif. Aktif ini bermaksud badan kita, badan dirangsang. Okey? Ataupun kita kata limfosit lah, sel darah putih. Limfosit dirangsang untuk menghasilkan antibody. Antibody. Pasif tidak dirangsang. Tidak dirangsang. Limfosit tidak dirangsang. Okey, jadi tidak menghasil antibody. Jadi cikgu, kamu kata ada antibody, dia tidak menghasil antibody, jadi antibody didapat daripada sumber luar. 从外面进去你身体里面. Badan tak hasilkan sendiri tapi dari sumber luar. Jadi kita sambung sekarang. Di sini kamu perlu tahu. Okey, cikgu guna warna lain pula. Aktif ada dua jenis. Sama juga dengan pasif. Okey, aktif yang pertama kita panggil semula jadi. Satu lagi kita panggil buatan manusia. Buatan manusia. Ataupun kita English artificial. Sama juga dengan pasif ada dua. Satu kita panggil semula jadi. Satu lagi panggil buatan manusia. Kalau anda telah belajar betul-betul, okey, cikgu, peta I think ini setiap istilah yang guna dalam peta pokok perlu garis kat bawah ke? Jawapan dia ya. Okey, gariskan. Kamu perlu buat. Itu yang kata peta I think dia lain daripada peta minda. Peta minda dia umum. Tapi peta I think kamu perlu ikut cara dia tulis. Kalau kamu tak ikut, maka dia tak betul lah. Dia bukan peta I think, dia peta minda. Jadi kita nak
memperkenalkan semula peta Eyting, kita perlu gunakan cara dia lah. Jadi untuk peta Eyting ni kalau anda tengok, semula jadi, aktif semula jadi. Di manakah keadaan secara semula jadi, badan kamu boleh menghasilkan antibody. Kalau anda tengok macam tu, kamu pun nampak tak? Oh, cikgu saya tahu. Ketika saya jatuh sakit, lalu sembuh. Keyword jatuh sakit. Kalau kamu sakit, contohnya kamu sakit demam, contoh macam demam chickenpox ya, chickenpox. Kamu sembuh dari chickenpox. Badan kamu akan membuat antibody, maka lain kali kalau ada virus chickenpox di udara masuk ke dalam badan kamu sudah ada antibody. Okey, limfosit badan kamu dah menghasilkan antibody untuk hapuskan mereka. Manakala keimunan aktif buatan manusia, ini yang kita dah panjang lebar sebut 2 minggu lepas, iaitu kita panggil vaksin. Dua-dua ini, sakit dan sembuh dan juga vaksin, merangsangkan limfosit badan menghasilkan antibody. Maksud dia, badan kamu sendiri yang ada antibody. Jelas ke tak jelas? Jelas ke tak jelas? Zheng Xiang ke Junlim? Lim Zheng Xiang, Junlim. Jelas ke tak jelas? Jelas. Zheng Xiang? Xiang? Zheng Xiang? Zheng Xiang. Lim Zheng Xiang? Tak ada respon. Cikgu boleh dapat respon daripada Nur Adillah dan Alia Syafia tak? Nur Adillah? Alia Syafia? Jelas tak? Jelas. Alia Syafia? Jelas. Boleh ya? Jadi sekali lagi kepada mereka yang menghadapi masalah untuk buka mic ke, jawab cikgu layan je kalau kamu angkatkan tangan macam ni. Cikgu nampak. Boleh je. Kalau kamu tak boleh, kamu nak type kat chat box pun boleh. Cikgu nak memberikan anda senang ya untuk membalas ya pada respon cikgu. Cikgu sambung sekarang. Okey. Manakala untuk pasif semula jadi, antibody dari sumber luar, apa dia? Jawapan dia macam susu ibu. Susu ibu. Ya. Ibu yang tengah menyusu anak, badan ibu itu menghasilkan antibody. Antibody itu boleh masuk ke dalam susu, masuk ke dalam badan anak, susu ibu. Kamu perlu tahu. Manakala untuk buatan manusia ini, hari ini cikgu nak sebut, iaitu anti-serum. Anti-serum ini dibuat daripada dua perkataannya. Anti-serum. Serum itu apa? Serum itu rujuk kepada darah yang telah keluarkan semua sel. Cikgu ulang, darah yang keluarkan semua sel. Maksud dia, cikgu keluarkan darah kamu, cikgu keluarkan sel-sel dalam darah itu. Sel darah kita tahu ada 3 jenis. Sel darah putih, sel darah merah, platelet. Dalam bahasa saintifik, leukosit, eritrosit, trombosit. Sel. Keluarkan sel, tinggal cecair itu. Cikgu, itu bukan plasma ke? Plasma, ya, betul lah. Tapi serum ini, kita keluarkan sel, pekatkan lagi plasma itu, pekatkan. Jadi kita panggil serum. Ini yang biasa kita dengar dalam cerita saintifik, science fiction dalam Resident Evil, macam-macam lah, dia sebut serum. Anti-serum, anti ini perlu hati-hati. Bukannya dia anti, tak nak. Anti ini dia rujuk kepada perkataan antibody. Antibody. Maksud dia, serum yang dipekatkan dengan antibody. Serum yang dipekatkan dengan antibody. Jadi apa kepentingan dia? Kenapa kita nak menggunakan antibody dari sumber luar? Kamu perlu fikir. Jadi bila masanya kita nak guna anti-serum? Jawapan dia senang. Kalau anda pernah dengar isu bahawa orang digigit oleh labah-labah yang beracun. Orang yang digigit oleh labah-labah beracun. 也说被有毒的蜘蛛咬上. Macam Black Widow lah, gigit. Dalam masa tak sampai setengah jam, orang itu boleh meninggal. Jadi, apa yang kita boleh buat untuk selamatkan orang itu? Apa yang kita boleh buat? Siapa nak jawab? Telah digigit oleh Black Widow. Siapa nak jawab?
Jangan bagi jawapan cikgu. Kita akan sama-sama mendoakan orang itu supaya dia sembuh daripada sakit. Sekarang doa itu letak tepi, walaupun itu betul juga dari konsep agama, letak tepi dulu. Apa yang kamu boleh buat untuk selamatkan orang itu dalam setengah jam ni? Siapa nak jawab? Serum. Apa dia? Siang? Serum. Anti-serum. Jawapan dia anti-serum je. Okay? Anti-serum. Maksudnya kita akan gunakan serum yang mengandungi antibody untuk hilangkan toxic black widow. Cukup. Antibody boleh buat macam tu ke? Kalau kamu tanya, bagus. Kalau kamu tanya. Sebab dia telah dijawab dalam muka surat yang lebih kurang sama 205 ini. 204 lah. Iaitu peneutralan. Jadi antibody juga berfungsi untuk bergabung dengan toksin untuk meneutralkan toksin. Dia ada fungsi dia macam tu juga. Antibody boleh fungsi hilangkan toksin tu. Jadi, sekarang kita pergi kepada buka surat 205. Dia pun nak pergi ke dalam buku teks dah ya. Kalau boleh, kamu boleh tutupkan skrin dan dengar. Jadi, tengok dalam muka surat 205, jenis keimunan, ada dua jenis ya. Keimunan aktif bermaksud sel limfosit menghasilkan antibody sendiri sebagai gerak balas terhadap rangsangan oleh antigen. Manakala yang pasif bermaksud badan menerima antibody daripada sumber luar. Badan tidak menghasilkan antibody tapi terima dari luar. Kita pun tadi dah sebut ada dua jenis mula, aktif dan pasif. Setiap satu itu ada semula jadi dan juga buatan manusia. Okey, kita pun dah tahu. Jadi pergi satu demi satu. Keimunan aktif dulu. Keimunan aktif sekali lagi rujuk kepada antibody dihasilkan. Okey, kepada siapa yang berada pada muka surat 206. Okey, gariskan keimunan aktif tu antibody dihasilkan. Limfosit tak payahlah bulat, semua tahu antibody dihasilkan oleh limfosit. Hati-hati ya, kalau ada jawapan pilihan leukosit dan limfosit, pilih limfosit terdahulu. Sebab leukosit ada banyak jenis seperti neutrophil, basophil, eosinophil, limfosit dan juga T dan B lah limfosit. Yalah betul tu. Dan juga monosit, 5. Jadi leukosit adalah satu istilah yang besar, limfosit khusus ya. Dia menghasilkan antibody. Dan keimunan aktif je nak kamu gariskan kekal, jangka masa yang lama. Okey. Gariskan kekal dan jangka masa yang lama. Jadi, kalau anda telah belajar 2 minggu lepas ya, kita dah sebut untuk vaksin, tapi je nak mulakan dengan semula jadi dulu. Okey? Bulatkan semula jadi. Okey? Gariskan dijangkiti patogen, tulis di situ sakit. Sakit. Okey? Dijangkiti patogen, sakit, sel-sel limfosit akan menghasilkan antibody sebagai gerak balas terhadap antigen. Kita pun dah sebut. Jadi apabila individu sembuh daripada sesuatu jangkitan, individu tersebut akan memperolehi keimunan kekal terhadap penyakit tersebut. Okey? Jadi mungkin kamu tertanyalah, cikgu, kenapa lepas saya sakit, saya ada tempoh yang lama, mungkin berpuluh tahun, tidak akan dijangkiti oleh patogen yang sama. Bulatkan istilah poin yang ketiga itu cell memory. Cell memory. Okey? Tulis di situ limfosit, tetapi limfosit tulis ya, limfosit dia menghasilkan antibody, tak salah. Tapi kalau dia dah habis kerja dia, kamu dah sembuh, limfosit itu akan menjadi cell memory. Maksudnya di sini kita nak perkenalkan istilah baru untuk kamu, limfosit cell memory, di mana kalau virus ataupun bakteria, patogen lah yang sama masuk ke dalam badan, cell memory itu akan dirangsang dengan cepat menghasilkan antibody dengan cepat. Dia ulang dengan cepat. Sebab ada cell memory. Jadi dia boleh menghasilkan antibody dengan cepat. Tak perlu tunggu analisis 3-4 hari.
Kalau anda pernah jatuh sakit, kamu sedar. Kalau kamu sakit demam, kamu tak akan sembuh dalam sehari dua. Cikgu, saya makan Panadol terus sembuh, tak apa cerita. Tidak. Kamu makan Panadol pun, demam kamu masih kekal. Tak percaya, ambil termometer tengok. Termometer. Ya, kenapa badan kamu demam? Sebab demam itu bermaksud kamu telah dijangkiti penyakit dan badan kamu naikkan suhu itu untuk menggiatkan tindak balas badan kamu terhadap patogen. Maksud dia badan kamu panas itu adalah satu keperluan ya. Keperluan untuk anda melawan patogen. Okey, kamu perlu memerlukan 2-3 hari supaya antibody boleh dihasilkan untuk menyembuhkan kamu daripada sakit. Setuju ke tak? Kai, setuju tak Kai? Kai? Setuju. Okey, betul. Jadi kamu tak akan sembuh dalam sehari. Biasanya dia minimum 2-3 hari. Dia mesti perlukan masa. Jadi untuk mereka yang pernah dijangkiti oleh penyakit contohnya virus A, lain kali kalau virus A masuk badan kamu, kamu biasanya tak akan sakit sebab ada cell memory. Dia masuk, dia tahu terus menghasilkan antibody, habislah. Habislah virus A yang masuk ke dalam badan. Jadi itu contohlah, contoh. Jadi balik semula kepada keimunan aktif, cikgu dah terangkan pada kelas sebelum ni, tengok balik, imunisasi. Imunisasi lain dengan keimunan. Imunisasi secara khas dia bermaksudnya suntikan vaksin ataupun pemvaksinan. Imunisasi maksud suntik vaksin. Vaksin itu cikgu pun dah terang merupakan benda yang ada patogen. Maksud dia kalau cikgu cakap cikgu nak suntik vaksin untuk COVID-19 macam Sinovac. Maksud dia dalam vaksin itu ada virus COVID-19. Tetapi virus itu dalam bentuk yang sudah mati ataupun lemah. Jangan risau. Non-virulent. Non-virulent. Tidak virulent. Maksud tidak akan menjangkiti anda sampai jatuh sakit. Okay? Jadi kita dah cerita panjang lebar untuk vaksin. Dia di bawah kategori buatan. Keimunan aktif buatan sebab dia membantu menghasilkan antibody sendiri dalam badan orang tersebut. Okey, jadi dia ulang menghasilkan antibody. Jadi di sini ada satu soalan kebat, muka surat 206. Mengapa murid perempuan saja yang diberi suntikan HPV? Siapa boleh jawab? HPV. Ini adalah vaksin yang baru. Tak silap cikgu 10 tahun lepas baru diperkenalkan supaya perempuan, murid-murid perempuan umur 15 ke atas akan disuntik disuntik vaksin HPV ni. Jadi kenapa perempuan je, bukan lelaki? Ya? Siapa nak jawab? Soalan SPM ni. Cikgu boleh tanya ni. Ataupun Junlim nak jawab, cuba Junlim. Siapa nak jawab? Siapa nak jawab? Kenapa HPV dia tak suntik pada lelaki? Padahal virus HPV pun boleh jumpa pada atas lelaki. Siapa nak jawab? Taha? Nak cuba tak Taha? Ataupun Cihan nak cuba? Hello? Ada orang tak? Ataupun semua dah? Bagi masa cikgu. Apa itu? Bagi sikit masa. Boleh tak cikgu? Kenapa? Kamu sikit masa. Benda ni sembang saja. Kalau nak minta kamu cari, nak minta semalam kan. Jadi sekarang hanya sembang saja. Logik je. Siapa rasa nak jawab? Logik je. Ikut logik. Mungkin perempuan lebih senang kena virus tu kot. Lelaki pun ada soalan dia. Jadi, cikgu nak bagi jawapan dulu. Kamu boleh tengok nanti sendiri baca ya. Hari ini, Dajen Siang, Alia Syafia. Ciang, ya. Apa dia? Ciang, jawab. Kerana perempuan akan menyusukan kepada anak masuk. So, untuk... Tak ada kaitan. tak ada kaitan.
Dia menyusulai cerita tadi. Jadi murid-murid, kalau kamu betul-betul nak tengok, kamu boleh memang tengok Google nanti lah. Cikgu ajar sekali lagi. Okay. Kenapa HPV? Kenapa HPV? Ataupun kamu semua nak sendiri nak cari dulu ataupun cikgu bagi masa besok kita baru bincang boleh? Lebih-lebih bagus macam ni. Sebab aku nampak macam ada budak yang memang nak cari sampai dapat bagus. Ini yang semangat kita nak tahu. Jadi carikan dulu. Nanti baru cikgu bagikan jawapan secara am dulu, secara am nanti ya. Yang penting kenapa HPV pada perempuan? Okey. Kalau anda tengok ini, adakah tak ini berkait dengan apa panggil itu? Panggil apa ya? Diskriminasi jantina. Bukan. Jadi ini yang kita perlu faham. Ada vaksin yang sesuai untuk perempuan saja. Tapi kenapa? Bukan pada lelaki. Kita tengok ya nanti masa akan datang besok cikgu akan jawab. Jadi kita pergi kepada keimunan pasif yang kedua. Pasif yang badan tidak menghasilkan antibody. Ada dua ya. Satu semula jadi seperti gambar raja itu kamu nak tengok susu ibu. Okey? Susu ibu. Okey, dan satu lagi kamu tengok bulatkan ya. Bulatkan fetus melalui placenta pun boleh. Cikgu ulang, melalui placenta. Maksud dia kamu akan belajar pada bab terakhir, bab 15 tingkatan 4 ni, pembiakan. Nanti kamu akan belajar apa itu melalui placenta, apa itu fetus. Dalam bahasa kasar, fetus rujuk kepada apabila bayi masih dalam rahim ibu, uterus ibu ya. Kita panggil fetus. Kita tak panggil baby. Baby kalau dia dah keluar. Itu kita panggil baby. Fetus ya. Masih dalam badan ibu kita panggil fetus. Jadi untuk fetus kita tak ada kaitan dengan susu sebab belum keluar lagi. Dia akan melalui placenta. Manakala untuk bayi yang dilahirkan, bayi dia akan mendapat daripada susu ibu, gariskan kolostrum. Kolostrum. Kolostrum ini rujuk kepada susu ibu yang pekat. Kamu nanti tengok carikan dulu kolostrum, di mana dia mengandungi kandungan antibody dan juga nutrien yang paling banyak sekali. Kolostrum. Memang susu ibu pun, tapi dia ada konsep susu ibu yang lebih pekat. Nanti kita akan sebut masa akan datang. Dan untuk keimunan pasif selain daripada semula jadi, cikgu nak sebut iaitu anti-serum. Suntikan anti-serum. Serum yang mengandungi antibody spesifik menentang sesuatu antigen. Gariskan serum yang mengandungi antibody spesifik untuk menentang sesuatu antigen. Gariskan. Muka surat yang ke-207. Itulah anti-serum. Jadi kepada mereka yang masih baru untuk biologi, walaupun dah bulan 9, biologi dia sebenarnya lebih kurang sama dengan sejarah. Kamu tak boleh menyebut berdasarkan kepada apa yang kamu tahu saja tau. Memang penting tu. Tetapi kamu perlu menyebut fakta-fakta daripada buku macam sejarah. Kamu perlu menyebut daripada buku tahun apa, berlaku apa kan. Tapi untuk bio, apa itu anti-serum? Kamu tak boleh jawab anti-serum itu kalau kita sakit, kita inject, kita akan sembuh. Konsep betul, tetapi fakta dia. Kenapa kita boleh sembuh? Sebab anti-serum merujuk kepada serum yang mengandungi antibody spesifik. Jadi kamu pun tanya, mana dapatnya anti-serum ini? Mana dapat anti-serum ini? Tengok dalam buku teks 207. Cikgu, apa itu toxoid tetanus? Tetanus ini merujukkan satu penyakit lah. Kalau kamu tahu, kalau kamu pernah dipotong oleh benda yang tajam macam besi. Biasanya ibu bapa kamu akan suruh kamu pergi ke klinik untuk inject, vaksin tetanus lah, elakkan kamu daripada kena penyakit tetanus. Jadi vaksin itu bagaimana dia dibuat? Jadi dia akan suntik ke dalam kuda. Kuda, bukan babi. Kuda. Jadi kuda, sel darah putih kuda akan dirangsang. Limfosit dia akan dirangsang untuk menghasilkan antibody.
Jadi anti-tetanus, maksud dia bukan dia antibody untuk tetanus. Kalau kamu ingat lagi ketika anda sebut untuk kumpulan darah. Antibody untuk antigen A kita panggil anti-A. Antibody. Anti-tetanus. Jadi anti-tetanus, antibody untuk tetanus akan diperoleh daripada serum kuda dan dipekatkan. Itu kita panggil anti-serum dan ditulingkan. Jadi inilah yang kita akan guna untuk suntik pada individu yang dah kena tetanus. Okey? Dah kena. Mungkin telah dipotong oleh benda yang tajam. Jadi dia suntik. Maka antigen yang masuk dalam badan orang tersebut akan dihapuskan oleh antibody yang disuntik masuk dalam badan orang tersebut. Maksud dia, kalau kamu telah dipotong oleh benda tajam, ya, kamu mungkin akan kena tetanus. Jiku, tetanus itu apa? Macam serius saja tapi saya tak rasa apa pun sebenarnya. Murid-murid, tetanus, kalau kamu tengok gambar aja kamu akan tahu ya. Dia memang kalau tanpa ubat itu kamu akan dapat penyakit macam ni ya. Tengok dalam gambar aja ni. Kalau untuk orang zaman dulu yang tidak ada anti-serum untuk tetanus, kamu boleh tengok sendiri. Okey? Aku nak bukakan dia. Sekejap ya. Supaya anda boleh nampak. Ya. Mana gambar dia? Dia aku nak tunggu dia buka pun lambat ya. Jadi kamu akan nampak dia akan serang pada saraf ya. Serang pada saraf. Kamu boleh tengok sendiri. Daripada satu luka yang kecil. Okey? Dan menyebabkan orang itu kamu boleh nampak. Seluruh otot dia itu menjadi kecut dan kejang. Okey? Kejang. Dia tak boleh nak kawal. Okey? Kamu mungkin nampak benda ini remeh. Itu pasal kalau anda pernah terpijak paku besi kat luar, contohlah, ataupun terpotong besi yang karat, ibu bapa kamu memang akan kejar kamu pergi ke hospital ataupun paling tidak klinik untuk suntik anti-serum atau ubatlah tetanus. Tetanus. Kamu boleh tengok sendiri nanti apa itu tetanus. Okey? Boleh tengok sendiri ya. Jadi benda itu sekali lagi menyelamatkan anda daripada kena tetanus. Benda yang kamu suntik itu. Kalau tidak, kamu dah pijak, kamu biarkan saja. Bukannya benda karat itu yang menjadikan kamu tetanus. Mungkin salah faham tau. Sebab kat situ mungkin ada mikroorganisma yang lain. Kamu boleh baca bakteria itu boleh menyebabkan tetanus. Maksudnya sejenis sakit saraf ya, di mana otot badan kamu akan kejang dan kamu tak boleh nak buat apa-apa sehingganya anda mati. Okey? Jadi itulah anti-serum. Anti-serum yang biasa kamu guna ialah anti-tetanus. Anti-rabies, ya, kalau kamu digigit oleh anjing. Digigit oleh anjing. Rabies ini penyakit anjing gila lah. Fengkouzen. Ya, kalau kamu digigit oleh anjing ataupun haiwan-haiwan liar, kamu pergi ke klinik, doktor akan sarankan kamu untuk suntik antibody untuk rabies. Supaya kamu tak kena rabies. Cikgu, apa tu rabies? Rabies ini, ya, saya tahu anjing gila, saya tahu kalau untuk Cina kan. Rabies ini sebenarnya dia punya simptom macam vampire tau. Macam vampire. Kalau kamu dah kena rabies ini, penyakit anjing gila ni yang katanya, kamu akan bercenderung untuk nak gigit orang. Jangan tanya kenapa tau. Benda ini kalau cikgu nak terangkan dia memang sangat panjang. Dan dia akan ada sakit demam semua macam-macam. Dan antara ciri yang itu cikgu cakap, dia akan bercenderung nak gigit. Bercenderung nak gigit. Jadi untuk manusia pun samalah. Dia akan jadi macam ganas lah nak gigit. Dia macam zombie dalam cerita yang zombie lah. Cerita zombie ataupun cerita yang orang mati bergerak. Orang panggil orang mati bergerak. Jadi kalau kamu tengok, ini yang pentingnya kalau lepas kamu tergigit oleh binatang liar, khususnya anjing, kalau kamu jalan kaki balik rumah, kamu masuk klinik pun disarankan untuk injek anti-rabies ya. Antibodies untuk rabies.
Faham ke tak? Zheng Xiang. Faham. Zheng Xiang, 你在没有 Zheng Xiang? Dari tak respon ni, Zheng Xiang? Faham ya? Jadi aku sambung. Anti-serum sekali lagi bukan isunya haram ke tak haram ya. Okey? Isu dia sekarang darurat, kamu memerlukan rawatan daripada kamu menjadi sakit dan meninggal. Dan satu lagi anti-serum terhadap bisa ular. Ya, itu pun sebenarnya anti-serum. Itu pasal di Australia khususnya ada orang yang cari duit sebab dia lepas dia digigit oleh contoh ya Black Widow, dia tak mati. Badan dia sudah ada antibody. Antibody untuk laba-laba beracun tersebut. Darah dia boleh dijual duit. Dia boleh dermakan darah dia, bukan derma. Jualkan darah dia setiap satu tempoh, setiap 2 bulan. Sebab darah dia boleh dijadikan anti-serum. Keluarkan darah dia, sel-sel darah dia keluarkan, pekatkan serum dia, pekatkan antibody. Jadi dia punya darah boleh dijadikan ubat untuk rawat bisa ular. Untuk rawat bisa ular. Namun anti-serum ini bulatkan walaupun dia memberi perlindungan segera, gariskan memberi perlindungan segera, bulatkan jangka masa pendek saja. Ya. Itu pasal kalau kamu tengok dalam garis muka surat 208 ni, murid-murid 208 ni, okey? Kenapa dia perlu disuntik 2 kali? Kalau vaksin, kita dah cakap vaksin suntikan kedua itu adalah sebagai dos penggalak ataupun booster. Tetapi untuk kita punya anti-serum, dia akan disuntik kedua, ketiga, keempat sehingganya orang tersebut sembuh. Maksud dia, kalau saya digigit oleh Black Widow, saya suntik anti-serum untuk Black Widow, racun Black Widow itu, tapi saya tak sembuh lagi. Masih ada lagi sisa bisa dalam darah. Saya akan disarankan suntik kali kedua. Bayar duit lah. Setiap suntik itu sangat mahal ya. Beribu-ribu ringgit kadang-kadang. Jadi suntik itu akan diberi sehingganya pesakit itu sembuh. Tidak lagi dijangkiti penyakit. Jadi tengok dalam perbezaan antara vaksin dengan anti-serum. Anti-serum dia mengandungi antibody, vaksin tidak mengandungi antibody. Dia sebagai rawatan. Bulatkan rawatan poin ketiga 208 muka surat 208, bulatkan sebagai rawatan. Vaksin sebagai pencegahan. Jadi cikgu, kalau macam tu COVID-19 kita injeklah anti-serum untuk COVID-19. Masalahnya belum ada lagi anti-serum untuk COVID-19. Masa depan kita tak tahu. Dan benda itu sebenarnya agak kompleks ya. Dia bukan senang untuk menghasilkan anti-serum ya. Okey? Dan bulatkan memberi perlindungan serta-merta. Okey? Sementara dia bersifat sementara dan tidak kekal lama. Suntikan antibody tersedia diberi dahulu sekiranya terdapat risiko tinggi untuk dijangkiti atau sebaik selepas dijangkiti penyakit. Okey? Jadi benda ini anda perlu tahu berbeza dengan vaksin. Vaksin dia lain, anti-serum dia lain. Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Siapa ada soalan? Jadi secara boleh tak cikgu tanya hari ini Sri, berapa jenis keimunan yang kamu tahu hari ini? Kita belajar hari ini, berapa keimunan? Hari ini Sri? Ada tak? Ataupun internet tak bagus? Kai, ada berapa jenis keimunan? 2. Okey. Keimunan ada 2. Kadang-kadang soalan dia akan bagi 4 lah. Hati-hati ya. 2 dan 4 pun betul. 2 secara kita panggil aktif dan pasif. Okey. Jawapan kalau dia kata 4 bukan salah tau. Aktif semula jadi 1. Aktif buatan 1. Pasif semula jadi 1. Dan pasif
buatan satu. Dia sebenarnya kalau ikut jawapan yang betul dia ada 4. Tapi kita nak bagi tahu konsep murid ada 2 dulu. Aktif dan pasif. Okey? Supaya dia tak lari. Kalau dia nak kata 4 pun tak salah ya. Memang dia ada 4 jenis. Aktif semula jadi, aktif buatan, pasif semula jadi dan pasif buatan. Jadi vaksin adalah bawah kategori aktif buatan, anti-serum adalah bawah kategori pasif buatan. Siapa ada soalan? Okey, kalau tak ada soalan, sekarang kita akan pergi untuk bahagian yang terakhir di sini iaitu AIDS. Okey? Murid-murid, cikgu hari ini nak sebut juga sebelum cikgu tamatkan kelas hari ini. AIDS, nama penuh dia panggil Acquired Immunodeficiency Syndrome ya. Acquired Immunodeficiency Syndrome. Dalam bahasa Melayu, maksud dia sindrom kurang daya tahan penyakit. Tengok muka surat 209. Okey, 209. Sindrom kurang daya tahan penyakit. Maksud dia, kalau kamu adalah pesakit AIDS, kamu akan senang jatuh sakit dan kamu tidak akan sembuh selama-lamanya. Sebab badan kamu dah hilang fungsi untuk lawan patogen. Jadi sila baca. Muka surat 209, 210, besok kita akan habiskan bab ini. Dan penyakit AIDS adalah disebabkan oleh virus HIV. Okey? Human Immunodeficiency Virus. Human Immunodeficiency Virus. Virus kurang daya tahan manusia. Jadi baca dan kita akan sambung besok dah habiskan untuk bab yang ke-11 kepada sesiapa yang nak buat nota. Sekarang kita dah masuk ke bab 11 ya. Cikgu tak sempat nak tanda nota kamu. Jadi kalau kamu betul-betul berniat nak belajar buat nota, tolong salingkan rumusan untuk setiap bab. Sekarang dah bab 11 tau. Rumusan letak ke dalam buku nota kamu. Jadi sekurang-kurangnya kamu tahu kamu telah belajar apa istilah-istilah penting dalam bab tersebut. Kamu dah belajar bab 10 dan 11 dengan cikgu. Cikgu andaikan sudah ada 2 rumusan dalam nota kamu lah. Kalau kamu nak belajar lebih, balik semula bab 1 hingga bab 9, silakan. Cikgu tak halang kamu semua ya. Jadi itu saja daripada cikgu. Cikgu pun tak nak kacau kamu semua dah ya. Siapa ada soalan lagi? Ada ke tak? Kalau tak ada, cikgu minta supaya buka kamera. Supaya kamu buka kamera untuk ambilkan screenshot hari ini ya. Sebagai kehadiran. Sila buka kamera sekarang.